Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita berkumpul lagi pada malam Jumaat ni, insya-Allah, untuk menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan fiqh ringkas di Sekolah Quran dan Sunnah. Mana kita kali terakhir kita jumpa itu kita habiskan alhamdulillah berkenaan dengan istisqa, minta hujan. Mana kita tahu sunnah pada perkara berkenaan, mana pada ketika mana berlaku kemarau, digalakkan kita untuk keluar beramai-ramai ke kawasan lapang untuk minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam aplikasi dia macam kita sebut itu, ada kalanya Nabi SAW tak buat pun solat khas. Bahkan di atas mimbar Nabi berdoa dengan mengangkat tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu dia kata kenapa ketika istisqa boleh untuk angkat tangan tinggi-tinggi. Ada pun yang lain tak digalakkan langsung untuk kita mengangkat. Bahkan ada juga berkenaan dengan riwayat yang datang, lupa kita sebut itu, tangan terbalik. Tak doa macam ni tapi doa macam ni, yang membalikkan tangan. Itu ada juga riwayat yang datang. So ala kulli hal, itulah istisqa, dan mana kita kata dia adalah sunnah yang banyak orang kita, Allah alam, di Asia Tenggara ni pasal hujan lebat kerap jarang buat kot. Ada pernah kan 2-3 kali kita dengar dulu, bila kering empangan dan sebagainya, orang kita buat lah kot. Tapi dah kadang-kadang kepercayaan karut banyak sangat, percaya bomoh lagi kuat banding nak ikut sunnah Nabi. Bahkan dia kata ikhtiar yang macam ni lah, hujan tak turun, awak nak buat apa? Kena dua lah, ikhtiar sunnah atau ikhtiar bid'ah ataupun musyrik. Sebenarnya ikhtiar yang sunnah adalah kita buat macam Nabi SAW tunjukkan. Ikhtiar yang bid'ah ataupun yang ada kesyirikan, panggil bomoh hujan, suruh bomoh hujan buat. Itu masalah. Baik. Solat hajat pun salah juga. Itu bid'ah lah. Kalau bomoh tu syirik. Bomoh syirik terus. Kalau solat hajat tu bid'ah. Kita tahu bahawa sebenarnya solat hajat secara berjemaah untuk dibuat sedemikian dengan bacaan tertentu tidak datang daripada Nabi SAW. Hatta dalam hadis yang dhaif, teruk dhaif jiddan, teruk sangat hadis tersebut. Bahkan perawi itu muttaham bil kadzib, dituduh menipu pun, tak ada diajarkan kaifiat. Yang diajar doa je lepas solat. Doa lepas solat itulah yang diajarkan berkaitan dengan solat hajat. Adapun cara solat hajat tak diajar. So ini kita dengar akan baca sekian-sekian, tapi sebahagian asatizah kata jumpa kaifiat tersebut ada dalam Ihya Ulumuddin. Allahu alam. Itu yang jadi kuat, nak kena buat juga tu. Dalam Ihya kata. Baik. Okay, Al-Babur Rabi' Ashar, bab yang ke-14 ni sambung Al-Babur Rabi'u Ashar fi salatil kusuf, mengenai solat kusuf, gerhana. Gerhana. Dia cuma kadang-kadang ada dibezakan dengan kha atau dengan kaf. Kaf kusuf atau khusuf. Kha sin waw fa atau kaf sin waw fa. Okey. Wa fihi masailu, padanya ada beberapa persoalan. Al-masalatul ula, persoalan pertama, ta'riful kusuf wal hikmatu minhu. Persoalan pertama adalah ta'rifan bagi kusuf atau gerhana dan hikmah daripada gerhana. Gerak kenapa? Oh, tak nampak. Okey. Baik. Tak masuk kamera. Tak apa. Okey. Ya, al-kusuf gerhana, wan hijabu dawi ahadi nayrain.
dia adalah terhijab atau terhalangnya cahaya salah satu dua yang bercahaya, yakni asyams wal qamar, matahari dan juga bulan. Bisababin ghairi mu'tadin, dengan sebab yang tidak biasa, luar biasalah. Sepanjang hidup kita ni kan, lepas daripada kita punya panggil apa, teknologi maklumat sangat cepat, kita dapat tahu gerhana ni berlaku banyak tempat sebenarnya. Tapi ketika mana hidup kita tanpa teknologi maklumat, berapa tahun sekali barulah kita tahu cerita ada gerhana terjadi. Betul tak? Ingat kecil-kecil tu, zaman kita tak diajarkan sunnah, kita sibuklah, kita time gerhana tu berlaku, sibuklah cari filem lama, nak tengok juga, ataupun letak besen tengok dalam air, takut nanti mata rosak katanya. Allahualam kan. Tapi sepanjang kecil dulu sekali je kot saya pernah tengok. Yang lain-lain tu kita tak tengok. Kita start belajar sunnah, tak adalah kita tengok matahari tu, sibuklah kita dengan solat. Adapun kalau ikutkan benda ni, dia luar biasa, keadaan luar biasa. Bagi kita nampak benda tu luar biasa lah. Bagi hukum alam yang Allah tentukan, semua bergerak dengan paksinya, memang sampai masa dia kan jadi macam tu. Okay. Wa khusuf bimakna wahid. Kaf dengan kaf atau dengan kha dengan makna yang satu. Cuma kadang-kadang ada orang asingkan, dia kata khusuf matahari, khusuf bulan. Ada pula pihak kata tak. Khusuf tu bulan, khusuf tu matahari, khusuf tu bulan. Tapi sebenarnya tidak ada perbezaan kat situ, makna satu. Itu gerhana. Dia kata yuhdithu azza wa jalla dhalika takhwifan li'ibadihi. Allah Ta'ala jadikan, hikmah dia adalah Allah Ta'ala jadikan, Allah Azza wa Jalla jadikan itu untuk menggerunkan terhadap hamba-hambanya, hatta yarji'u ilaihi subhanah, supaya mereka semua patah balik kepada dia subhanah. Ini bahkan memang pada kaum-kaum terdahulu, dan sebelum turun azab, kadang Allah Ta'ala bagikan dengan gerhana. Cuba zaman kita sekarang dah over sangat lah. Gerhana je ada hantu lah, ada setan lepas dan sebagainya. Tak ada, okay? Tapi pada asasnya perkara tersebut luar biasa. Sebab kita biasa matahari mesti menyinar. Tiba satu hari matahari mensinar tak ada. Mungkin beberapa jam kan, dihalang dengan cara yang tak kendaki. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sebenarnya matahari dan juga bulan adalah dua tanda. Dia tanda kebesaran Allah. La yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Ia takkan menjadi gerhana kedua-duanya kerana kematian seseorang atau kerana hidupnya seseorang. Ya? Tak ada. Innama yukhaifullahu bihima ibadahu. Tapi hanyalah orang takutkan dengan kedua-duanya, gerhana matahari atau bulan tu, hamba-hambanya. Takutkan hamba-hamba. Nabi sebut macam tu, untuk takutkan supaya hamba-hamba sedar. Dan bila Allah Ta'ala jadikan, macam kita lah, kalau kita tarik kesihatan kita, biasa boleh berjalan, satu hari tiba-tiba tersejuk kaki, tak boleh jalan, atau hilang keupayaan untuk menggerakkan kaki kita. Macam mana? Kan benda tu akan menyebabkan kita bimbang lah. Kalau tiap-tiap hari pakai, tak pernah sakit, tak ada benda. Satu hari terantuk kepala, tak nampak apa, jadi blur, jadi kelam penglihatan. Kita akan takut lah. Kalau tak ada kena benda tu, kita takut macam benda tu hilang, nikmat tu ditarik sekejap, apa kita tahu besarnya nikmat tadi. Kalau dia kata nikmat tu berterusan tak pernah ditarik, dan kita akan rasakan bahawa tak ada benda lah. Bila hilang sekejap, baru kita tahu. Boleh, Allah Ta'ala sangat berkuasa untuk menjadikan hilang cahaya matahari tersebut atau cahaya bulan berkenaan daripada kita. Sebenarnya kita je yang sebenarnya tak sedar diri, rasakan benda tu akan sentiasa ada. Orang takutkan. Memang kalau ikut kepada kisah Nabi SAW sabdakan kata-kata berkenaan adalah kerana ketika mana matinya anak baginda SAW, Ibrahim, anak Nabi yang terakhir lah, anak Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah. Maria ni hamba yang diserah kepada Nabi SAW oleh pembesar Mesir sebagai hadiah. Dan Nabi SAW kekalkan dia sebagai hamba, tak tukar status sebagai isteri. Allah Alam untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang hukum, maka dia jadi digelar Ummu Walad.
Dia tak kata isi Nabi. Dia punya Ummu Walad. Sebab Nabi tak bebaskan dia. Bila Nabi wafat maka dia pun terbebas dengan automatik. Itu hukum Ummu Walad. Kalau orang tu ada hamba, kan, dia dapat hamba. Dan hamba ni dalam Islam sebenarnya, kalau ikutkan kita hamba dalam Islam hanya tawanan perang. Tapi kalau bangsa-bangsa lain, macam-macam benda jadi. Hutang pun jadi tau. Macam cerita Tiga Abdul tu jadi tu. Ada orang gelak kan, kata ya apalah pula boleh hutang boleh jadi gadai. Boleh. Zaman dulu jadi apa je. Bila Islam datang, dilimitkan masalah perhambaan tadi kepada peperangan. Adapun hamba yang memang dah hamba sebelumnya, hatta kalau dicuri dengan tipu dan hilah sebagainya, macam Salman Al-Farisi, dia jadi hamba. Ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, dia seorang hamba. Dia orang merdeka, bukannya hamba. Tapi ketika mana dia nak sampai ke Madinah, sebab guru dia mati satu demi satu, rahib yang diikut semua mati. Lepas ni mati, dia pergi sini. Daripada Parsi pergi ke Syam. Sampai di Syam, patah balik ke Nasibain. Patah balik. Dia ulang-alik macam tu. Mak guru sini mati. Tuan, betul kalau kita lihat Ibn Hajar Asqalani rekodkan umur dia disebut, kalau tak silap, 200 lebih tahun. Salman Al-Farisi. Maksudnya asyik duduk dengan guru sampai mati. Lepas tu guru ni mati, pergi kat guru ni pula. Rahib-rahib yang dia pergi. Sampai terakhir sekali kata, sekarang dah sampai masa Nabi akhir zaman, maka pergilah ke tempat macam ni. Dia pun kumpullah harta untuk sampai ke Madinah. Dia dengan kumpul harta tu, dia minta, dia bayar satu kafilah Arab untuk sampaikan dia ke Madinah. Dalam perjalanan, kafilah tu jual dia. Jual. Macam Yusuf AS terjual lah. Dijumpai dan dijadikan barang jualan. Once terjual tadi, kita kena hormat lah. Peraturan tadi, Nabi SAW tak suruh Salman tikam dia punya tuan tengah malam. Nabi suruh dia bebas diri dengan cara betul. 2 peperangan dia tak dapat hadir. Perang Badar, ketika itu dah Islam dah. Dan perang Uhud, dia tak Islam, dia tak lepas lagi, masih hamba. Dah Islam dah, tapi dia tak boleh keluar. Tapi ketika perang Ahzab, dia ada dalam merdeka. Tapi ketika kemerdekaan itu bayar. Nabi tak ada kata layankan je. Tak ada. Ini masalah ya. Pasal kita kata kita hormat segala akad yang terjadi sebelum daripada tu. So nak tak nak jalan. Walaupun kita kata dia dianiaya kan. Dia dianiaya, dijual secara zalim, tapi tetap dihormati akan transaksi tersebut. Bebaskan diri dengan cara yang betul. Bukannya bebaskan diri dengan tikam tuan tengah malam. Ikut kita, tikam tuan kau buat apa? Yahudi kot. Kan. Ikut logik akal kan. Yahudi kot tikam tengah malam. Tapi Islam tak ajar macam tu. Pasal Nabi pun sebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi kata, adil amanata man tamanak wala takhun man khawanak. Tunaikan amanah pada siapa yang amanah pada kamu, dan kamu khianat siapa yang mengkhianati kamu. Balas khianat Islam tak ajar. Amanah, orang amanah kita amanah balik. Tapi orang khianat tak ada balas khianat balik. Tak ada ajaran macam tu. Jaga ni kena perhatikan balik. Baik. Okey, ala kulli hal, bila mati saja Ibrahim, anak Nabi yang kecil tu, okey, ketika tu berlakulah gerhana. Kebetulan berlaku gerhana. Orang ramai mula bercakap, dia kata gerhana ni berlaku sebab matinya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun lepas solat, Nabi berucap pada para sahabat dengan ucapan tersebut. Kat sini ada khilaf, timbul masalah khutbah solat gerhana ni mesti ke tidak. Saya tengok ada gaduh dia tu. Ustaz ni kata ada, ustaz ni kata tak ada. Hatta kami di Yaman dulu pun ada timbul tajuk masalah ni. Sebab ucapan Nabi lepas daripada solat tu, kita tengok pendek je. Itu untuk mengingatkan diorang jangan fikir bukan-bukan. Sebab Nabi kata matahari dan bulan takkan gerhana kerana kematian orang atau hidupnya orang. Tak ada. Tapi ada apa? 26. 27, 28. 28 ni geng-geng teori konspirasi kata Masjid Al-Aqsa nak dirobohkan. Ni tengok 2 hari lagi. Geng-geng teori konspirasi digajin. Tak tahu kenapa. Kadang-kadang dia share dalam grup kawan-kawan kita kan. Kita kan tegur kan, rasa kita macam orang kata sikit nak marah. Tapi macam tak marah. Kita kerja lain. Tahu? Salah, payah. Baik. Okay, so itu yang pertama
Maksud dia apa, gerhana tadi sebenarnya untuk menggerunkan hamba-hamba Allah. Untuk cerita, tunjuk pada manusia ni bahawa Allah Ta'ala berkuasa, sangat berkuasa untuk buat apa sahaja. Allah Ta'ala padamkan matahari punya cahaya, Allah Ta'ala boleh hilangkan bulan punya cahaya. Tak ada siapa-siapa boleh menghalang perkara berkenaan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebenarnya. Itu asas yang kena faham. Baik. Al-mas'alatu tsaniyatu, persoalan kedua, hukmu salatil khusuf wa daliluha. Hukum solat khusuf dan juga dalil solat khusuf. Mana hukum solat gerhana dan dalilnya. Wa salatul khusufi min sunanil muakkadati. Solat gerhana ni termasuk daripada sunat muakkad. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biha. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengannya. Wa kharaja fazi'an ilaiha, dan keluar dalam keadaan apa? Ketakutan, terkejut kepadanya. Ni benda yang Nabi tunjukkan. Sebab sebenarnya gerhana ni kalau ikutkan dia termasuk di antara serupa tanda kiamat. Dalam surah sekejap. Dan tak sebut, saya akan cek balik. Sekejap. Wajumi asyamsu, surah Al-Qiyamah ayat ke-9. Surah Al-Qiyamah ayat yang ke-9. Allah Ta'ala nyatakan ada ayat berkenaan. Cek Qiyamah. Dia serupa. Sebab Nabi SAW apa-apa yang serupa dengan bencana atau tanda kiamat dan sebagainya, Nabi SAW akan terkejut. Rasa terkejut macam ketika mana ditebuk lubang, ditebuk dinding Ya'juj Ma'juj sebesar bulatan. Kan Nabi terjaga tengah malam, dia kata la ilaha illallah. Kan wailul lil arab min syarrin qad iqtarab. Kecelakaanlah untuk orang Arab dari kerana kejahatan yang makin dekat. Yang telah dibuka tembok Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Nabi tunjukkan jari baginda SAW. So Nabi terkejut. Kan, Nabi terkejut, dan ketika tu isteri baginda tanya, takkanlah kita akan binasa kalau tengah kami ni ada orang yang soleh? Nabi kata, ya, idza kasratul khabath, bila banyak benda keji, ya, boleh jadi. Okey tak? Dia kata dalam ayat yang ke-9 yang kita nak tengok tu. Tapi dalam ayat awal, kan, Allah nyatakan ayat ke-6, yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kan, manusia ni tanya, bilakah hari kiamat? Fa idza bariqal basar, apabila mata tu jadi terhilang penglihatan tu. Penglihatan mata tu akan berkilat. Maksud dia kena kilat sampai mata tadi tak kelihatan. Wa khasafal qamar, dan khasaf al-qamar, mana hilang cahaya bulan. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, digabungkan matahari dan juga bulan. Kan itu yang kelihatan bila kita tengok gerhana. Kan bergabunglah kalau kita gerhana matahari, bulan berada di belakang, matahari berada di belakang bulan. So kedudukan dia macam tu. Seolah bergabunglah, macam bergabung. Betul Nabi kata, itu betul. Bila Nabi nampak keadaan, Nabi terkejut. Nabi dalam ketakutan. Walaupun baginda Nabi yang terakhir. Tak ada Nabi selepas baginda SAW. Patutnya kalau kita ada assurance macam tu, kita kata nak bimbang apa? Kan dia Nabi terakhir. Tapi Nabi SAW macam ketika hari mendung hujan tak turun lagi, Nabi akan ketakutan. Sebab teringatkan kisah kaum Ad yang bila nampak awan mendung datang ke lembah mereka kata, inilah hadza aridum mumtiruna. Ini adalah awan yang akan hujankan kita. Tiba-tiba Allah Ta'ala jawab, bal hum mastajaltum bih, bahkan ia apa kalian semua minta cepat. Rihum fiha azabun alim, angin yang dalamnya ada azab yang pedih. So basically Nabi, selagi hujan tak turun, Nabi akan ketakutan. Bila hujan turun, baru Nabi punya wajah akan berseri-seri, bersinar, gembira kerana hujan telah turun. Ini kena faham. Sebab kadang-kadang kita ni kadang nampak benda tanda kiamat, tapi kita macam serupa tanda kiamat, tapi kita buat tak kisah je. Tapi janganlah jadi macam yang teori konspirasi pula. Menggelupur, pergi kumpul beras, kumpul bihun sebagainya. Tu ngongek tak? Tak, dia pasal pertengahan lah. Tidak kita tak care. Tapi yang kita utamakan bila kita tengok diri kita, apa yang patut kita buat segera? Ibadat kita. Nggak sibuk huha sini huha sana, kan?
Happy-happy tak apalah, naik motor ke, nak pergi makan durian ke, makan itik ke, makanlah. Tak salah, tapi sama-sama janganlah sampai macam lupa kita ni ada tanggungjawab. Sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tak boleh kita tinggalkan. Kan pelik juga kan, benda macam ni masalah. Dia ada kalanya entahlah, over takut tak boleh, terlampau confident pun tak boleh. Dia kena dua-dua ada. Over takut dan tak buat kerja apa lah, duduk bawah ni, bawah apa kursi. Tak ada, saya jumpa seorang, tak tahu apa jadi budak ni. Kita nak contact juga dia. Dia call saya tu, cakap tu memang dia ketakutan sungguh ketika berlaku pandemik itu kan, COVID-19 ni. Bila keluarga dia ambil vaksin, dia punyalah takut mak bapak dia mati esok lusa. Bila mak bapak saya mati kan, ada kan kata 2 tahun je saya bagi orang yang kena ni. Tunggu kita kira, lepas 2 tahun tak mati, cari pakcik tu balik. Okay. Tak ada cerita dia pasal kes dia. Diorang ni, jadi Mamat ni takut yang sungguh, genuine. Dia bimbang gila, takut pada keluarga dia akan mati dan sebagainya. Saya kata, awak ni kenapa Amir takut? Dia over takut sampai kan berhenti. Boleh sanggup dia berhenti belajar Quran untuk pergi kaji tentang konspirasi. Berhenti belajar Quran, dia belajar medium. Itu bukannya, itu sebab tahu tempat belajar sama je kan. Kalau letak orang tu dalam Kaabah pun, kalau nak jadi setan juga. Tak? Ni kena faham, bukannya macam takkanlah duduk setan. Abu Jahal Abu Lahab dia lepak mana? Lepak keliling Kaabah lah dulu. Takkanlah setan. Dia serius. So dia jaga sikit lah buat ni. Takut sangat, overconfident sangat pun tak ada buat persiapan. Masalah juga. Persiapan maksud dia adalah amal, bukan persiapan pergi beli beras, minyak, apa yang ni sekarang ni dengar dekat apa bekalan makanan kan. Ayam tak ada, dia ngelupur dah. Padahal banyak je daging, makanlah daging tu, sibuk kan. Ikan bilis pun ada. Kan pelik betul. Kan sibuk makanan habislah makanan akan habis. Dia tengok ayam je ke? Baik. Jadi maksudnya kena faham. Jadi benda tu kena kita perhatikan. Nabi ketakutan, kita kena perasaan yang sama. Dan Nabi kata kan, kalau kamu tahu aku tahu, kamu akan banyak menangis, sedikit ketawa. Nah, kamu lari ke kawasan-kawasan lapang, tinggalkan harta benda, ya Rob. Kalau kamu tahu aku tahu. So sekarang ni Nabi punya pengetahuan menyebabkan Nabi SAW jadi macam tu. So kita kena ada perasaan, fahamkan balik diri kita kenapa. Terus saya kata pasal gerhana ni menyerupai dengan apa yang Allah Ta'ala katakan, digabungkan matahari dan bulan. Wajumi asyamsu wal qamar. Lepas tu Nabi ketakutan, sebab dia serupa dengan apa disebut dalam Al-Quranul Karim tentang apa berlaku kiamat nanti. Sebab tu Nabi ketakutan. Kita lepak kan, takut gambar kan, happy lompat-lompat, buat pesta gerhana kan. Salah agak. Ini tak boleh, kena faham. Sebab tu kadang orang bergaya-gaya kan time gerhana ni kan. Tapi kena nampak lah, kita kena bincang, kena nampak. Banyak kali ada orang dia tak nampak pun, dia dengar cerita radio, dia terus solat. Tak kena. Dia kena nampak keadaan tadi. Keadaan gerhana tu kena kelihatan, bukannya dengan cerita orang. Okay, dia kata wasalatul khusuf, dia kata solat khusuf ni termasuk sunat muakkad, sunat yang muakkad yang ditekankan kerana Nabi SAW perintahkan dengannya dan keluar dalam keadaan terkejut kepadanya. Wa akhbara annaha takhwifun lil ibad, dan bagi dia beritahu bahawa ia adalah penggerunan. Dia adalah untuk menakutkan terhadap sekalian hamba. Allah buat untuk takutkan. Tapi kita tak takut, masalah. Tu saya kata pesta kan. Kat barat dia buat pesta. Ketika mana gerhana, pesta, tengok bulan, tengok matahari atau bulan yang tengah gerhana. Ini salah lah sebenarnya. Bukan itu cara dia. Pasal kita ditakutkan, macam kita lah pegang rotan, nak takutkan anak kita. Tapi anak kita tak takut. Macam mana? Kan mula kan, macam pahal budak ni kan. Rotan lah, tak sakit. Ini masalah. Sebab kita sekarang ni relate diri kita balik. Bila Allah Ta'ala suruh takut, kita takut. Betul, Nabi SAW sendiri, pasal Allah Ta'ala ceritakan tentang azab yang turun pada kaum-kaum yang musnah. Sebab Nabi SAW kalau masuk kawasan kaum yang musnah, baginda akan macam menangis. Seolah-olah macam menangis, tutup kepala dan sebagainya. Bukan masuk macam kita lah, pergi laut mati, tangkap gambar, golek-golek.
Kan? Wadi Muhassir, tempat Abraha dimusnahkan pun Nabi lintas cepat. Kadang antara perjalanan daripada Mekah ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah ke Mina. Salah satu di antara pergerakan tu. Daripada Mekah ke Mina. Ada Wadi Muhassir dipanggil. Wadi tu bila Nabi lintas, Nabi akan cepat-cepat tunduk kepala, ambil kain tutup kepala, ketakutan. Sebab di situ tempat kaum ini musnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kita patut macam tu jugalah. Kita tengok kan, macam tengok macam tak ada apa-apa pun, jangan cari pula batu. Apa batu batu sijin kan. Tahulah. Dia rosak otak dah sebenarnya. Al-Mas'alatu Salihatu, persoalan ketiga, waktu solat khusuf. Waktuha min ibtida'il khusuf ila dhihabihi. Dia mula solat gerhana ni daripada permulaan gerhana tu berlaku sampailah hilangnya gerhana tersebut. Kenapa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda baginda SAW, idza ra'aitum syai'an min dhalika, bila kalian nampak sesuatu dari itu. Kena nampak tu saya kata, kalau setakat makluman di televisyen atau akhbar bagi tahu gerhana akan mula pukul sekian sampai pukul sekian, anda tak boleh solat macam tu. Anda tengok keluar, tengok matahari tu betul ke dah berlaku gerhana. Kalau betul, kita mula solat. Kalau dia kata anggaran sampai terbuka, dan tak apa. Dan dulu sebenarnya bila kita kata hilang cahaya betul lah. Siang jadi malam, full eclipse, penuh, memang gelap terus. Jadi benda tersebut, jadi selagi tak cerah, selagi tu tak berhenti solat sepatutnya. Kalau tak ada solat, berzikir ke, bersedekah ke, tak kira apa saja perbuatan yang soleh kita boleh buat. So, ini dia kata fasallu, solatlah hatta yanjaliya, sampailah ia tersingkap. Solat sampai ia terbuka, jangan berhenti solat. Okey. Tapi kalau tak baca panjang, istighfar lah. Baca-baca inna ataina je, habis dah. Benda tu lagi sejam. So, duduk diam-diam, jangan merayau. Buka TV pula, tengok Korea. Salah lah. Waktu tu kan waktu happy-happy, bukan happy hour. Tak tahulah, restoran pula buat jualan sempena gerhana. Makan free dipanggil, habis. Itu salah Itu tak patut berlaku. Okey. Al-Mas'alatu Rabi'ah, itu persoalan keempat, kaifiyatuha wa ma yuqra'u fiha. Persoalan keempat adalah cara pelaksanaan solat gerhana dan apa dibaca dalamnya. Ini solat gerhana ni adalah solat yang berbeza caranya berbanding solat biasa. Pada satu benda, itu masalah rukuk. Rukuk dia setiap rakaat 2 kali. Okey. Kaifiyatuha rakaatan. Okey. Cara dia 2 rakaat. Yaqra'u fil ula jahra. Okey. Lailan kana au nahara. Okey, dia baca pada rakaat pertama tu secara nyaring. Tak kira malam atau siang. Okay, Al-Fatihah wa suratan tawilatan, dan surah yang panjang. Nyaring kita kat Malaysia ada kita pegang sebahagian ulama Syafi'iyah, dia kata gerhana matahari baca perlahan pasal siang, gerhana bulan baca kuat pasal malam. Problem dia adalah sebenarnya gerhana ni dia adalah solat yang kita berkumpul. Kita ajak orang berjemaah. Dia adalah solat yang macam solat Jumaat, macam solat hari raya, macam solat gerhana, macam solat minta hujan. So dia solat tersebut dibaca nyaring. Orang suruh kumpul, lepas tu senyap nak baca apa. Pakcik tu diam. Ustaz ni baca apa? Kan, tak tahu baca apa. Tak boleh lah. Kan, sebab tu memang yang rajihnya adalah baca nyaring dua-dua sekali. Tidak ada pembacaan sir. Memang nyaring Thumma yarka'u tawilan, kemudian dia rukuk dengan panjang. Rukuk panjang. Mana dia berdiri kan, Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah dan surah panjang, kemudian rukuk. Rukuk tu panjang, lama. Ya. Thumma yarfa'u, kemudian bangun balik. Dia kata fayasma'u wa yahmadu wa la yasjudu. Lalu dia kata sebut sami Allah min hamidah, dan juga dia kata rabbana lakal hamd, namun tak sujud. Bahkan dia sambung balik baca Al-Fatihah dan surah yang panjang lagi, tapi kurang sikit daripada yang pertama. Kurang sikit bacaan daripada yang pertama. Kemudian dia rukuk pula. Thumma yarka'u, kemudian dia rukuk. Thumma yarfa'u, kemudian bangkit.
thumma yasjudu sajdatain tawilatain. Dia sujud dua kali, dua sujud juga yang panjang. Thumma yusalli athaniyata kal ula. Kemudian dia bangun solat yang rakaat kedua macam pertama juga. Baca Al-Fatihah, kemudian surah panjang. Okay, tapi dia kata walakin dunaha fi kulli ma yaf'alu. Tapi kurang berbanding apa yang dibuatlah. Manakala rakaat pertama tadi panjang, katakan kita baca apa 100 ayat, yang kedua kurang sikit. Tidak seperti yang pertama. Okey. Walakin dunaha fi kulli ma yaf'alu. Kurang daripada yang pertama pada semua yang dibuat. Mana sini dia berdiri. Okay, ni rakaat pertama Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah, baca surah, kemudian Allahu Akbar. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Kemudian sama baca balik. Tapi ni panjang duduk rukuk ni panjang. Bangun tu sami hamidah rabbana lakal hamd, kemudian terus baca Fatihah balik, baca surah balik. Kemudian baru rukuk kali kedua. Pertama juga lebih kurang daripada yang pertama. Kemudian bangkit sami hamidah, kemudian sujud lama, duduk lama, sujud lama, bangkit balik. Macam tu. Saya untuk timing kan, timing selagi mana tidak ni. Dan benda tersebut sebenarnya bila Nabi kata selagi tidak terbuka, maksudnya kita tak dan lah orang tunggu timing berapa jam. Maksudnya bila suasana tu bertukar. Lepas tu kadang apa, orang kata ada CP-CP ke, tak nampak ke sebagainya, tak dikira sebenarnya. Tak ada timbul tajuk masalah solat gerhana. Kecuali kita nampak keadaan tadi berbeza, bertukar, ya kita solat. Adapun kalau tak nampak, tak ada. Macam itu ada kes apa, gerhana bulan yang hujan, kawasan dekat pantai timur sebagainya, hujan. Kita kat sini pun tak nampak, dia tak solat lah. Pasal Nabi kata idza ra'aitumu, bila kamu nampak akan gerhana tu kamu nampak, dan bagus solat. Okey, dia kat sini okey. Kemudian dia kata walakin dunaha fi kulli ma yaf'alu thumma yasjudu wa yusallimu. Kemudian dia sujud, yatashahhadu wa yusallimu. Kemudian dia bertasyahud dan juga bagi salam. So beza dia adalah dalam tiap rakaat tadi 2 kali rukuk. Tu je. Kalau tak kita solat kita biasa, rukuk kita sekali, sujud 2 kali. Yang ini rukuk 2 kali, sujud pun 2 kali. Kalau kita buat 2 rakaat biasa, 2 kali rukuk, 4 kali sujud. Yang ini 4 kali rukuk, 4 kali sujud. Cuma tajuk dia satu je lah, baca kena panjang. Rukuk, sujud pun kena panjang. Nak kira tasbih tadi kira 50 kali ke terpulang, tak kisah. 70 kali ke. Dia biasa kan tak buat solat tasbih kan. Ni berasa yang ni lama sikit. Rukuk lama, sujud lama. Jadi kita kata benda berkenaan adalah jelas lah. Cara pelaksanaan dia tak ada tu. Yang paling on concern masalah nak baca surah apa. Nak baca panjang kan. Dan kadang-kadang normally macam apa gerhana ni, ketika dia melintas maksimum dan 1 jam setengah gitulah. 1 jam setengah. Mungkin kan dia kata orang tu ambil apa 1 juzuk Al-Baqarah ke, juzuk Al-Quran, cukup kot sepatutnya. Dan normal kan kita baca 1 juzuk kan, lebih kurang 1 jam kan. Dia try macam tu lah. Boleh start. Tapi kena hafal lah surahnya. Pakai handphone lah cik tak? Wallahualam. Baik. tak saya pribadi sebenarnya macam ni. Saya tak berapa galakkan langsung sebenarnya orang pakai handphone ni. Pasal dia menyebabkan berhenti menghafal. Sampai last kali yang seorang budak tu kan. Tapi alhamdulillah dia bukan ahli sunnah pun. Yang bid'ah, ustaz bid'ah tu. Al-Baqarah tak lepas pun 1 juzuk. Baru ayat awal-awal tu pun dia start buka telefon. Agak-agak lah, bukan nak hina, tapi seriously kan. Kalau tak macam tu, baik letak budak-budak kecil kita jumpa ni kan, apa yang waktu apa 12 tahun, 13 tahun kadang apa dah hafal apa 50 ayat Al-Baqarah. Takkan awak pergi jadi imam, lepas tu kemudian baca yang tu pun nak kena baca. Berkadar lah kan. Berkadar lah sikit. Last sekali malas tau. Malas nak menghafal, malas nak ulang kaji. Sebab apa? Sebab dah ada handphone. Tak? Bila ada handphone awak dah buka sangat? Tak ada lah. Sibuk lah dengan handphone. Kejap buka handphone. Tak tahu minat. Kalau rasa tak boleh, baca surah pendek-pendek. Habis cerita. Allahualam kan. Walaupun ada kata, orang kata boleh. Tajuk orang kata boleh ni berkali-kali saya kata. Yang bukan pintu yang baik. Kalau orang kata boleh, ada ulama kata boleh, itu benda tu bukan pintu baik. Kita berdasar pada masalah dalil. Sebab sahabat Nabi SAW
ada seorang lelaki yang tak boleh hafal Quran. Nabi bagi solution pada dia untuk bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala Allah, Allahu akbar, wala haula quwwata illa billahil aliyil azim. Sunan Nasai. So Nabi tak bagi pada dia, suruh letak kertas depan kau. Baca kat situ. Nabi tak bagi. Even para sahabat Nabi SAW, apa macam Amr bin Salamah dilantik jadi imam ketika umur 6 tahun. Sebab dia paling banyak hafal Quran banding kaum dia yang lain. Kalau ikut logik baik, letak pakcik yang tua tadi yang lebih banyak iman banding budak kecil ni, letak kertas depan dia, letak kulit depan dia, Allahu Akbar, kan mudah. Tapi Nabi tak bagi solution macam tu. Keharusan tadi bukan bermaksud lesen besar. Semua bantai buka Quran dekat handphone. Apa hal? Kebetulan zaman sekarang gadget kecil kan, handphone kecil. Tak ada, si kurang sikit. Kalau solat isyak, saya lari lah. Saya tak solat tu. Solat fardu kan. Kalau solat sunat, boleh lah kadang-kadang. Ini kata, elak lah. Macam mana? Solat Jumaat lagi teruk lah. Pasal solat Jumaat aku buat. Solat fardu kot. Yang para ulama kata solat sunat tu yang dia kata tak apa. Solat fardu tak buat macam tu. Lepas tu kalau Nabi sebutkan bila jadi imam, aqra'ukum li kitabillah. Orang paling qari dengan kamu daripada kitab Allah, bukannya paling apa? Paling pandai baca dekat handphone. Payah. Tahulah, seronok macam mana. Hafal lah. Memanglah akan masa letih, penat sebagainya, barulah layak anda jadi imam. Kalau tak layak, cakap tak layak lah. Ikut hafalan masing-masing lah. Yang rajin sangat buka handphone apa tu. Baik. Okey, walakin dun hafiq dia kata, okey, liqauli, kenapa kita kata macam ni cara solat dia? Liqauli Jabirin radhiyallahu anhu, kata Jabir radhiyallahu anhu, dia kata apa? Kasyafati syamsu ala ahdi Rasulillah. Telah gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW. Fi yaumin syadidil harri, pada hari yang sangat panas. Fa shalla bi ashabihi, lalu baginda solat bersama para sahabat baginda. Fa atala al-qiyama, maka baginda panjangkan berdiri. Hatta ja'alu yakhirun, sampai mereka mula apa? Turun. Ada sahabat yang duduk tunggu. Tak larat nak berdiri. Turun, jatuh, duduk. Macam yang Huzaifah kata dah, disolat dengan Nabi kan. Nabi solat malam, hampir-hampir dia nak duduk. Sebab lama sangat Nabi baca. Itu solat malam, tapi ini solat gerhana. Okay, sampai mereka jatuh, turun. Thumma raka'a fa'atala, dan baginda rukuk, dan baginda lamakan rukuk. Thumma rafa'a fa'atala, dan baginda bangkit balik dan panjang pula baca lagi. Thumma raka'a fa'atala, dan baginda rukuk balik, panjang lagi rukuk baginda. Thumma sajada-sajada, dia bangkit, kemudian baginda pun sujud, dua sujud. Thumma qama, dan baginda SAW bangkit balik untuk rakaat kedua, nahwa zalika. Maka fakanat arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin. Maka dia adalah apa? 4 rukuk, 4 sujud. Ulang balik, tak ada sebenarnya masalah kat sini kecuali surah banyak mana awak hafal. Tu je. Okey. Wa yusannu, dan disunatkan juga ayya'izal imamun nasa ba'da salatil kusuf. Ni dia tak pakai khutbah. Dia kata disunatkan untuk memberi bimbingan imam, memberi pesanan imam orang ramai sesudah solat gerhana. Wa yuhadziruhum, dan hendaklah dia wa yuhadziruhum minal ghaflati, dan ingatkan mereka daripada kelalaian, wal ightirari bidunya, serta tertipu dengan dunia. Wa ya'muruhum bil iktsari minad du'a wal istighfar, dan imam tadi kenalah memerintahkan orang ramai untuk banyak doa dan banyak istighfar. Kenapa? Li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda baginda sallam, faqad khataban nasa ba'da salati. Dan baginda telah berucap pada orang ramai sesudah daripada solat. Wa qala, Nabi bersabda, inna syamsa, pasal nak betulkan akidah orang ramai. Inna syamsa, yang matahari, wal qamara, bulan, ayatan min ayatillah, adalah 2 ayat daripada ayat Allah. 2 tanda Allah. La yang kashifani limauti ahadin wala li hayatihi. Tidak akan kedua-duanya gerhana kerana kematian seseorang ataupun kehidupannya. Fa idza ra'aitum dzalika, kalian nampak itu, nampak gerhana tu. Okey.
fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Maka Nabi kata, doalah kepada Allah Ta'ala, bertakbirlah dan juga solatlah dan juga bersedekahlah. Itu amalan yang patut dibuatlah ketika mana nampak gerhana. Jangan sibuk tu, saya kata bukan untuk masa untuk bersukaria, berpesta dan sebagainya. Lebih banyak orang tak sedar perkara ni sebab Allah Ta'ala takutkan kita dengan perkara tersebut, tapi kita tak dapat rasa takut, tu masalah. Fa idzan tahtis salatu qabla al-jila'i fala tu'adu. Dan apabila selesai solat, ni bagi orang baca ina atau ina itulah. Selesai solat sebelum daripada tersingkapnya gerhana tersebut, fala tu'adu, maka solat tidak perlu diulang balik. Bal yadhkurullaha, maka orang tersebut patut berzikir mengasihi Allah Ta'ala, wa yukthiru min du'aihi, dan membanyakkan pada doa-doanya, menyeru Allah Ta'ala, doa kepada Allah Ta'ala. Okay. Liqaulihi SAW, kerana sabda baginda SAW, fasallu wad'u hatta yang kashifa ma bikum. Solatlah dan berdoalah sehingga tersingkap apa yang berlaku pada kamu. Itu cara yang patut kita kata ikuti. So kalau dia kata dah solat habis tapi gerhana tak selesai lagi, dan teruskan berdoa, teruskan istighfar kepada minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, teruskan. Fadalla ala annahu in sallama minas salati qabla al-jila'i tashaghala bid-du'a. Maka hadis tadi menunjukkan kepada bahawa jika orang tu beri salam daripada solat sebelum tersingkapnya bulan atau matahari tu, maka dia sibukkan diri dengan berdoa. Tashaghala bid-du'a, disibukkan diri dengan doa. Wa idza atammal injila wa huwa fi sholati atammaha khafifatan. Bila selesai tersingkap je bulan atau bintang, bulan atau matahari tu, dalam keadaan tengah solat jadi berterang. Di tengah solat dia keadaan suasana jadi terang balik. Maka dia sempurnakan solat dia dengan cepatlah, ringan. Wala yaqta'at, tapi tak berhentilah, jangan berhenti terus. Macam tengah solat, dah tak ada dah gerhana. Tak ada. Tak boleh. Yang disuruh adalah selesaikan solat tu dengan segera. Tapi bukanlah kita putuskan solat. Tak boleh. Solat tu berterusan. Betul, yang ni tajuk asal dia daripada apa yang disebut kat sini. Gerhana tu mesti menukar suasana. Sebab kita kena ada sedar, kita duduk dalam masjid ke, dan surau ke, atau kita duduk kat Tawas Selapang tu, kena gelap. Jadi, kan, atau cerah jadi baru kita buat. Kalau tak ada, tak adalah. Kalau tahu, tak tahulah. Kalau ada bulan, lagi jenuh tak? Memang gelap. Mana rasa sangat? Saya ingat waktu kat Yaman tu, kawan-kawan saya berlaku gerhana ni kan. Sekali tu bulan Ramadan. Yang sebelum tu bukan bulan Ramadan, kat kampung kawan saya. Jadi tengah hari kan. So jadi tapi terang lagi. tak gelap pun. Sebab tu kan kita kata yang Nabi SAW punya sebutan kepada para sahabat adalah bila kamu nampak ia, bukannya kamu dapat tahu ia. Dapat tahu bukan, nampak sendiri. Oh betul, baru kita solat. Ini yang disebutkan oleh para ulama berkenaan masalah solat gerhana. Okay. Ada soalan? Okey, masalah solat gerhana ni tak tunggu pihak berkuasa, sebab kita boleh buat kita je. Seseorang kita ke, nak tunggu panggil as-salatu jami'ah. Pasal zaman dulu, cerita kelakar kan. Zaman dulu, benda tu jadi baru nampak. Zaman kita ni dah ada kalender kuda tau. Dia kalender, dia orang dah ada kalender, ada almanac untuk gerhana akan berlaku kat mana. Kan pergerakan bulan dan bintang tu kan di monitor. So dia boleh tahu dah bila tarikh gerhana akan berlaku dekat Mexico, bila gerhana akan berlaku dekat Saudi. Pasal beza macam zaman dulu, jadi baru kita solat. So bila jadi baru solat, erti katanya tak dan lah panggil orang pun. Siapa depan kita je lah. Ini siap boleh susun pesta lagi. Maksudnya dia tahu dah tarikh dan sebagainya. Okey, baik. Jap. Assalamualaikum Ustaz. Adakah hadis mengenai siapa yang tak solat subuh berjemaah di masjid atau surau masbuk dalam tempoh yang lama, maka termasuk golongan munafik? Mohon jelaskan. Memang solat yang paling susah untuk orang yang untuk orang munafik adalah solat subuh dan asar. Dua solat. Ni Nabi isytiharkan sendiri. Solat yang susah untuk orang munafik adalah subuh dan asar. Masalah berjemaah tadi tu kan,
dekat sini dia berjemaah lah. Masalah berjemaah tadi tu, kita kata ini juga di antara tanda-tanda yang patut dijaga. Memang masalah jaga subuh berjemaah, asal berjemaah ni antara sifat orang beriman. Dan memang solat paling susah ke atas orang munafik ni antara solat subuh dan asar lah. Untuk berjemaah, solat sendiri semua orang boleh. Tapi zaman Nabi dahulu, memang para sahabat dahulu mengukur orang tu munafik ke tidak dengan datang solat berjemaah ke tidak. Itu problem dia. Bukan setakat masalah itu. Memang dia tengok, dia kenal orang ni munafik ke tak munafik dengan cara masalah hadir solat jemaah. Nah, ini kita kata benda ni umum. Tak boleh kita buat alasan pula. Tapi ustaz, masjid tu ahli bid'ah. Itu tak boleh. Itu kan alasan. Dan anda semua tahu kan, Ustaz Azhari Murad. Dan dia dituduh macam-macam dekat Sungai Pelong tu. Tapi dia tetap datang solat berjemaah dekat surau yang atau masjid yang tuduh bukan-bukan kat dia. Pergi lah subuh, nanti dia ada. Dia takkan lari. Solat dia datang. Kita ni yang anak murid ni kadang-kadang dengar cerita orang ni orang tu, tiba-tiba dia hilang dah. Sikit benda tu tak datang dah. Kenapa? Bid'ah. Ini cari alasan ni, memang malas nak pergi, cakap lah malas. Jangan gunakan alasan kata benda tu bid'ah dan sebagainya. Sebab asas pertama, benda-benda yang tak ada kaitan kita, contoh macam zikir kuat lepas solat, tinggal buatlah awak sendiri. Bab lain, masalah kunut, macam abang kita tanya tadi, solat je lah, apa masalah dia? Tak hilang, tak ada rosaknya sunnah awak kerana solat subuh dengan jemaah yang buat kunut. So, balik pada asal kunut subuh tu yang berterusan tu, ia adalah khilaf, bukannya bid'ah. Bukan bid'ah yang nak dikata macam tu. Bahkan bila ada orang tu kata, tapi Syekh kita kata macam ni. Saya kata, Ibnu Qayyim sendiri dah nukilkan tajuk ni. Kami kat Yayasan Taklim tu, ada jadi kes ni sekali. Lepas tu, ada abang ni. Saya tak tahu cerita, saya ngajar pagi. Kemudian saya balik. Lepas tu pukul berapa entah datang tengah hari, Ustaz Sulaiman Nubar ngajar. Jadi orang ni, tersebut something lah tajuk masalah kunut ni. Abang-abang tu bantai. Ada 3 orang lah, abang-abang ni bantai lah. Ini tak sunnah lah, bla 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 bla. Kata tu. Lawan ustaz. Tahu lah. Orang ngadu kat saya. Bila kelas saya minggu depan, saya tanya, saya dengar kata ada sekian-sekian. Seorang abang tu angkat tangan. Saya lah salah seorang. Bangga ke dia. Tapi saya kata tak apa. Abang nak bertekak boleh. Saya bagi abang peluang. Abang tekak dengan saya tajuk ni. Tapi abang jangan lari kelas. Lepas kena ni. Jadi dia cakap-cakap macam ni, saya buka lah. Kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Qayyim. Buka kata-kata Ibn Taymiyah. Kata-kata Imam Ahmad. Saya letak semua sekali. Lepas tu dia kata macam ni ustaz. Saya kata abang punya ustaz lebih sunnah daripada Imam Ahmad ke? Abang punya ustaz lebih sunnah daripada Imam Ahmad. Lebih sunnah daripada Ibnu Qayyim. Lebih sunnah daripada Ibn Taymiyah. Dia diam. Saya kata, analogi saya paling mudah nak fahamkan. Macam saya sebut pada abang kita tadi. Dia bila imam kita buat benda khilaf. Bukan bid'ah Kalau dia buat benda bukan-bukan kan, lompat sambil solat goyang kan, tu tinggal lah. Kalau dia tendang sekali. Nanti kita keluar kan. Tapi cerita dia benda yang dibuat tu khilaf. Contoh kunut. Okay. So saya kata benda khilaf ni, kita lihat para sahabat Nabi ada aturan perangai tentang perkara ni. Contoh yang terbaik kita nak faham adalah macam mana bila Osman bin Affan dia solat 4 di Arafah. Nabi solat 2 Zuhur 2 Asar. Dia solat 4 Zuhur 4 Asar. Dia jadi ketua, dia jadi pemimpin haji. Dia buat macam tu. Jadi orang datang jumpa Ibn Mas'ud, dia orang ni tahu juga cerita. Dia kata Nabi lu solat berapa? Ibn Mas'ud kata 2-2. Abu Bakar 2-2. Umar 2-2. Uthman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jawab Ibn Mas'ud. Lepas tu orang tanya Ibn Mas'ud, kau solat berapa? 4-4. Tu kata tak canggah je. Dia kata tak boleh. Nabi kata innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Tak boleh. Dia tak kata tak boleh. Dia terus terang dia kata tak boleh. Macam kefahaman para sahabat. Sebab tu kenapa zaman para sahabat tak pernah ada jadi pecah imam. Lepas zaman dia lah keluarnya Kaabah tu solat asing-asing imam. 500 Hijrah ikut Ibnu Amir As-San'ani. Ibnu Amir As-San'ani dalam kitab dia, tak apa, relax lah. Dalam kitab dia yang Tatril I'tiqad
adran ilhad, membersihkan i'tiqad daripada kotoran ilhad. Yang Ustaz Fashan terjemahkan buku tu. Buku membungkam pemuji kubur. Ada pernah tengok buku tu? Ada biru kan? Okey, buku tu Ustaz Fashan terjemahkan. Okey, dalam buku tersebut ada Buddha kan? Nak yang Buddha kan? Okay, dalam buku tersebut kan, Ibnu Amir San'ani dia nak fahamkan. Kadang-kadang ada orang dia tengok para ulama buat sesuatu ataupun tengok suatu benda berlaku depan mereka, tapi mereka tak tegur. Bukan maksud ulama tu redha. Bila dia diam, bukan maksud dia redha. Tak boleh kita letak pada mulut orang tak bercakap, apa yang dia tak cakap, kita kata dia cakap. Okay. So antara benda yang disebutkan, contoh yang berlaku mungkar tapi orang diam, adalah Kaabah ni daripada 4 sudut ada asing-asing imam. Dan dia kata berlaku perkara ni sejak 500 hijrah lebih. Erti kata lain, zaman Ibn Taymiyah, zaman Imam Nawawi, Ibn Hajar Asqalani sedang dibuat macam tu. Asing imam. Asing imam. Syafi'i belah pintu Kaabah. Siap ada mimbar asing. Kemudian Hanafi sebelah sini. Maliki sebelah sini. Hambali sebelah sini. Dia kalau tak tahu, sini ada internet ke? Internet. Share-share je. Saya bukan kedekut tapi malas nak buka internet saya. Mana tu ni? Mana tu ni? Ini boleh? Baitul Salam M-Koba. Bukan M-Koba. Ya. Ya. Tak nak padam-padam. Ni kan orang nampak ni kan? Oh, bahaya tak? Oh, tu. Orang suka kat situ. Okey, tu. Okey. Okey, mana tu? Atas sekali. Okey. Okey. Oh, sejam tak? Betul, baru sejam. Ke Arabic? Tak betul. Oh, patutnya tak ni. Dah. Sekarang baru English. Dari Arab. Ni nak masuk kan? Al-Lughatul Arabiyyah. Okey, alhamdulillah. Okey. Satu sejuk, satu panas ayur. Contoh dia. Jazakallah khair. Kena tengok ni, khabar ni. Sekejap, lah lupa lah. Tak tunjuk lah pula. Duplicate. Okey. Tak Alamak, dia buka macam ni pula. Ni sekejap, kan. Okey. Okey tak? Ni Kaabah Okey. Ternampak ternampak macam mana? Nak sengit kan tak boleh? Okey, sebab tak nampak tu, agak-agak nampak je. Bismillah. Ni pondok-pondok ni. Ni 1, 2, 3, 4. Dia asingkan solat jemaah tau. Mana Syafi'i punya orang solat daripada arah sini. Hanafi daripada sini. Maka kalau dia kata yang ada satu di gambar tu mentulis siap-siap makom siapa-siapa. Macam ni kan? Macam ni. Okey. Atau gambar ni ke? Okey. Macam ni tak? Okey. Itu tak. Yang Syafi'i punya orang akan datang solat sini. Yang Hanafi akan solat di sini. Malik akan sini, Ahmad akan solat sini. So dia asing imam tau. 5 waktu kecuali Maghrib. Sebab Maghrib pendek sangat. Maghrib pendek sangat. Tu masalah dia.
hampir lebih 500 tahun. Cycle ni berjalan. Diorang gunakan cara macam ni. Pasal kes tadilah. Kerana imam lain-lain. Aku punya ijtihad, engkau punya ijtihad, so tak sama. So kita tak boleh solat sekali. Tak boleh solat sekali Ya. Memang kahwin tu isu. Zaman tu Hanafi tak boleh kahwin dengan Syafi'i. Ni kisah benar ni, bukan kisah main-main ni. Dia kalau gambar lama ni ada tulis ni. Ni macam ni ada tulis. Macam ni ada tulis. Gambar kalau siapa beli apa gambar bahan lama, dia ada tulis ni. Dia ada satu maqam Syafi'i, maqam Hanafi, Maliki, Hambali. Tengok. Maqam Syafi'i nombor 1. Pintu Kaabah depan sini. Lepas tu ni maqam Hanafi. Ini maqam Maliki, maqam Hambali. So orang asing imam tau. Lepas tu saya kata, bila orang kata dengan saya, para sahabat Nabi ada khilaf pendapat. Contoh macam Umar bin Khattab, dia tak terima tayamum ganti mandi. Tayamum tak boleh ganti mandi. Umar punya fatwa, tayamum ganti wuduk je. Mandi, tunggu air ada. Selagi tak ada air, jangan solat. Tunggulah. Ini saya kata Umar punya kata-kata. Tapi masalahnya, tak ada pula dia bila orang nak jadi imam, kau punya fatwa apa? Dia tak kisah. Faham tak? Yang Ammar bin Yasir datang betulkan dia. Bila dia jawab, dia kata jangan solat. Lelaki tu datang, dia kata, ya Amirul Mukminin, aku junub, air tak ada. Nak buat apa? Jangan solat, tunggu sampai air ada. Ammar bin Yasir datang. Dengar dia cakap macam tu. Ammar bin Yasir kata, ya Amirul Mukminin, kau tak ingat ke dulu kita sama-sama junub? Dia synchronize junub. Junub bersama-sama, gather. Pergi jihad, pergi aku junub, pergi bersama-sama. Pasal Allah alam. Tapi dia kata, engkau junub, aku junub. Engkau tak solat, aku golek-golek kat tanah macam golek binatang. Lepas tu aku solat. Lepas tu aku jumpa Nabi, aku cerita apa jadi. Nabi kata, innama kana yakfika an taf'ala bi yadika hakadha. Memadai untuk engkau sebenarnya buat dengan tangan kau gini. Nabi tunjukkan tayamum. So maksud dia, kata-kata Ammar tadi di backup dengan Nabi punya penjelasan. Tapi Umar, bila Ammar kata, tahu Umar kata apa? Ittaqillah. Umar kata pada dia. Ammar jawab, kalau kau tak bagi aku cakap, aku diam. Tak. Umar kata tak apa, teruskan cakap. Umar tak sekat dia daripada menyampaikan apa yang didengar dari Nabi SAW. Benda ni berlaku perbahasan. Lepas Umar dah tak ada, kan? Ammar dah tak ada. Abu Musa al-Ash'ari dengan Ibn Mas'ud, diorang berbual tajuk ni. Jadi Abu Musa al-Ash'ari kata pada Ibn Mas'ud, bukankah Ammar dah terangkan pada Umar? Lepas tu, tahu tak apa kata Ibn Mas'ud? Bukankah Umar tak setuju? Faham tak? Tapi diorang tak buat imam. Baru, tak ada macam siapa ikut Umar, sana. Siapa ikut Ammar, anda sini. Tak ada. Ini yang kita takut pada masyarakat kita bila perangai macam ni, tak faham tentang khilaf dengan bid'ah. Awak kena bezakan khilaf dengan bid'ah. Jangan macam tu. Tapi Syekh Utsaimin kata, itu kan cara dia. Dia cakap macam tu, memang penguasaan negara berada di bawah mazhab yang sama dengan dia cakap. Betul lah, pasal untuk suruh orang follow. Sekarang ni kita berada pada negara yang beramal dengan khilaf yang di opposite. So kenapa awak tak ikut? Tak boleh lah. Sekarang jadi alasan orang tak pergi jemaah kerana masalah kunut. Tak boleh macam tu. Sebab tu Ibnu Mas'ud, kes yang panggil apa? Solat dekat Mina tu kan, dekat Arafah tu, dia tak buat jemaah baru. Walaupun dia boleh tak buat. Boleh je, kau gigit mata, buat sekejap, buat pergi tandas ke. Habis solat, kita solat pula. Dia tak buat macam tu. Satu imam je tak boleh lebih. Kita tak boleh terima. Unless macam kecuali macam kita sebutkan semalam ke? Semalam kot. Dia kata bid'ah orang tu mengkafirkan. Dan kita tu asal ikut. Dia jenis cium tenisan ke kan? Kita tinggalkan lah. Tanam tanah, badan dan tanah, tunggu nak lompat. Tak ada naik. Kan? Tengok kan? Tadi macam batu cincin tu siapa ambil? Dia hilang pula. Okay. Cincin tulang duyung ke?
Dia beramal ni tu, kita reject lah awal-awal. Adapun pada masalah khilaf tadi jaga sikit. Sebab kes saya bimbang ni, masalah ni, banyak orang duk undur. Ahli bid'ah perangai macam tu tak ada hal. Diorang ahli bid'ah. Contoh macam geng-geng ahli bid'ah ni pergi Mekah, solat dalam hotel, tak nak solat dalam masjid kerana diorang tak buat kunut. Ini memang sesat. Confirm sesat. Sengaja lari daripada berjemaah kerana idea tadi. Benda khilaf. So kita kalau kita jadi macam diorang juga, tinggalkan jemaah kerana benda khilaf, apa hal? Contoh? Tak faham? Maksudnya mereka pegang pucuk bid'ah yang kufur ni, pegang pucuk pimpinan, dan imam surau tu dilantik berdasarkan. Kita kena tanya kerana yang atas kepala tadi memanglah cuma tulisan. Tapi yang anak murid ni tak reti kadang. Yang imam masjid ni sifat 20 pun tak hafal. Tapi Asyairah. Dia tak tahu, baik pakcik kat masjid tak tahu benda pun. Most of them tak reti apa. Unless dia terang-terangan. Dia kata minta dekat kubur ni jadi kau tahu tak? Dia tinggal lah. Kita kata tak boleh lah solat je ni. Tak ada kewajipan dia ikut lah. Kalau dia kata tu solat kat rumah kita lah. Tak ada masalah. Mu'tazilah dia bukan kuburi. Tu kena jaga sikit. Mu'tazilah ni kesesatan yang dia ada tadi kadang-kadang tak sampai pada sudut yang ni lagi. Tak sampai lagi pada macam geng-geng cuma tenisan ni. Yang selempang bertenisan, cari-cari capal ni kan. Pasal Mu'tazilah kan dia boleh lebih pada logik. Dia takkan pergi ke situ. Tapi tak seteruk tu kena tengok tadi, tak seteruk tu. Kadang-kadang pada orang Mu'tazilah tadi, kalau siapa yang tak masuk kepada filosofi yang dalam, falsafah yang dalam, tak ada benda sangat pun. Dia pun tak faham cakap apa. Tapi kalau dia kata sampai peringkat masalah macam tadi kan, kubur dan sebagainya, kita tak boleh lah. Jadi kita bimbang macam ni, kembali balik. Dah buang lama dah ni. Ni buang lama dah tau. Sejak daripada 1958. Bila Raja Saud yang kedua, okay, Raja Abdul Aziz, dia naik, dia buang benda ni. So jadi yang kita tengok imam satu je ni sejak 1958. Baru lagi. Kita merdeka 57. Berkat merdeka Malaysia 58 tak buat dah. Serius. Sebelum 58 memang sebelum Malik Saud naik, ini keadaan dia. Bangunan ni kekal sampai tahun 80-an masih ada. Cuma tidak ada solat asing-asing lagi. Itu benda kita nikmat ni sebenarnya. Nikmat boleh bersatu balik. Masa zaman para sahabat tadi, itu tajuk dia. Kita ada ijtihad, orang ni lebih kuat, orang ni kurang kuat. Tak ada hal. Khilaf tadi tak ada hal. Bid'ah tak boleh. Khilaf, ya. Beza kan. Kadang-kadang benda macam ni yang kita kata, geng-geng yang apa kita ni, ahli sunnah ni pun, tak reti bezakan. Kita tak boleh nak dakwah kat orang. Kita tak dakwah kat orang. Sebab, kita pergi campur khilaf dengan bid'ah. Macam kes talqin, sebut apa? Khilaf ke bid'ah? Talqin mayat. Khilaf. Awak pergi jadikan bid'ah. Kenapa? Betul. Pendapat yang paling rajih tak ada. Tak kuat. Kata sahabat Nabi buat tu, kata Abu Muhammad Bahili dan sebagainya, tak kuat. Tetapi tidak boleh kita masuk ke sini pasal kita dah bawah lagi. Orang yang ke atas tadi, dia mengalami suasana tadi. Benda tu dibuat ikut klaim mereka. Dan memang apa, rujukan mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Sebab jadi khilaf lah. Kerujukan tu imam apa contoh macam apa Romli lepas berapa tahun. Ni tak boleh lah. Orang ulama tahun 900 Hijrah. Pasal kita nak tengok yang hujung tadi. Sebab kita pegang macam tu, tak ada siapa boleh rosakkan amal Islam. Macam ni kita kata saya tak buat sebab bagi saya kurang kuat. Tapi ini khilaf. Ini awak bantai bid'ah. Sebab Syekh Ibn Saimin kata, Syekh bin Baz kata, tak cakap yang tu. Faham tak? Memang ada ulama kata bid'ah. Tapi awak kena faham benda tadi, apa dia. Sebab Ibn Taymiyah sendiri kata. Di sini cakap, lepas dia bawa semua sekali akwal, dia kata pendapat paling sederhana adalah harus.
Saya pernah jumpa seorang budak. Budak ni dia belajar dekat belah mana, entah dekat belah apa, bukan ni, Sayun kot, tersilap saya. Mana entah dia belajar tempat sunnah lah. Tapi kitab dia buka semua kitab Ilal. Ilal Ibn Abi Hatim, Ilal Darqutni, Ilal hadis. Ilal At-Tirmidzi. Saya buat Ilal je. Sekali dia macam tu lah. Saya bagi dia kitab Majmu' Fatawa, saya suruh baca. Dia baca baris tu, dia macam tu lah. Apa hal? Macam muka abang je dia. Sijik je muka abang. Apa hal kan? Ibn Taymiyah kata benda tu, pendapat paling sederhana adalah harus. So relax lah. Sebab benda tu bila ada sahabat Nabi terlibat, kita diam. Biarpun seorang dia kata, tapi yang paling kuat. Bukan macam tu cara dia. Soalan siapa terlibat. Kalau bukan sahabat Nabi, cakap. Bantailah mana pun. Kalau sahabat Nabi masuk, dia stop. Tahan lidah anda. Sebab nanti akan benda timbul lain nanti. Akan masalah. Nanti. So para sahabat ni memang kita kata bila sahabat Nabi ada, dan kita stop kat situ. Bukannya kita open untuk apa, kritik dan sebagainya. Tak setuju, tak apa. Kita macam dia Omar yang saya kata dia tayamum, ganti mandi saja, ganti wuduk, tak boleh ganti mandi. Itu bukan Omar saja. Bahkan pendapat Ibn Mas'ud. Sebab tu dia bertekak dengan Sahih Muslim. Dia bertekak dengan Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa kata, bukan Ammar kata dah ke? Dia jawab, bukan, tengok Omar tak setuju. Selamba je. Dia dah boleh, tapi tak dia jadi imam lain. Tak ada perlu buat surau baru. Orang kita beza politik, tukar surau terus. Mana? Ni kalau macam ni berterusan, lama-lama buat juga ahli sunnah ni buat surau sendiri. Tak nak pergi surau ada kunut apa, masjid ada kunut. Last sekali buat surau sendiri. Boleh jadi. Sebab benda tu ni hasil dia. Hujung tu ni lah hasil dia. Jadi solat asing-asing. Sebab apa? Awak punya mazhab ke mazhab saya. Jadi saya kata kalau orang betul-betul buat benda kufur, depan-depan dia kita komat, solat balik depan dia. Tanya dia, tadi ustaz cakap apa tadi? Sekian. Habis jawab, terima kasih lah. Komat Allah Akbar. Solat depan dia. Kalau dia tanya kenapa, ikut pada saya belajar, ustaz dah kufur dah. Cakap itulah direct. Betul, direct je cakap. Nak ingatkan tak reti. Kita kat Malaysia kadang ada orang, saya ingat dulu satu peringkat. Ada satu tempat lah, diorang cerita. Pak Imam ni, dia baca sedap. Tapi semua dilanggar. Tajwid tak ikut langsung. Mat pendek jadi panjang, panjang jadi pendek, tak ada dengung jadi dengung. Orang yang tak belajar tajwid, dengar, sedapnya Pak Imam dia baca. Tiap kali ditegur, dia kata apa? Syekh saya dekat UIA kata boleh. Setiap kali ditegur, dia kata syekh saya dekat UIA kata boleh. Amboi kan. Meninggal lah, semua tak lampu dengan dia. Cerita lah, saya kenal. Macam mana? Sebab tu kena faham bila kita nak berkhilaf, jangan sampai timbul jemaah baru. Habis cerita. Nak khilaf lah, tak ada hal. Tak setuju dengan orang tu, saya tak setuju. Tapi tak payah buat jemaah baru. Tak payah buat jemaah baru. Ni pasal kes dia berakhir dengan ni lama benda ni. Dan ni sebenarnya benda yang menyebabkan tauliah saya masih kekal. Sebenarnya bila tanya, saya pernah dipanggil untuk tanya pasal masalah kenapa saya pernah bentang satu tajuk dakwah Syekh Muhammad Wahab, ejen penyatuan. Saya pun nak tengok dekat YouTube Yayasan Taklim. Ini antara benda yang menyelamatkan tauliah saya. Kalau dia tanya kenapa, saya terangkan macam ni. Kalau sekiranya kita asing solat sejak ratusan tahun kerana mazhab berbeza, datang kerajaan Saud yang kita kata dia ikut Muhammad Wahab, dia abolish, dia hapuskan fahaman solat asing-asing ni. So menyatukan ke memecahkan? Saya tanya soalan Alik. Dia kata menyatukan. Saya kata betul lah. Saya punya tajuk tak salah lah, saya kata. So kan ajar akidah dia. Akidah tajuk Ustaz Asri. Saya kata pecah 4 tajuk. Ustaz Yunus hadis, Ustaz Hasan sejarah, saya bab ni. Itu kemudian kedua saya sebut tentang kubur Madinah punya kubur. Tahu kan kubur Baqi'? Macam ni asal rupa dia, penuh dengan kubah-kubah. Dan orang bukan pergi kubur, pergi masjid, pergi kubur. Tak,
Ada gambar. Jap. Baqi'. Jannatul Baqi' tak? Dia gambar dia nama Jannatul Baqi'. Ya, gambar lama jap. Ni. Ni gambar lama dia. Ni tak? Ni gambar lama. Baqi' ni lo. Yang empat ni, depan ni, dia dekat ke sini. Dia adalah kubur 4 imam Syiah. Ada nombor. Madinah ni. Ni Baqi' ni. Yang Baqi' rata sekarang, ini asal rupa dia. Ni kubur Osman, nombor 10 ni Osman. Sekejap, dia ada nombor dia. Sekejap. Okey, kejap Okey, dia tulis. Osman, nombor 10 Osman. Nombor 1, dia kata Houses of Sorrow, Fatimah Muhammad. Nombor 1. Nombor 2, Mausoleum for Imam Syiah. Kemudian nombor 3, anak-anak Nabi. Nombor 3 ni. Ni. 3 ni anak Nabi. Tak nampak? Tu lampu jap. Lampu depan. Kan nombor. Okey, yang besar depan ni nombor 2 ni, ini kubur Imam Syiah. Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim dengan Ibrahim kebenar. Okey. Tu orang ramai ketika tu mana ada pergi ni. Tengok. Nampak? Masuk kubur semua. Nombor 3 ni Fatimah. Nombor 2 Osman, nombor 10 ni. Ni Osman punya. Dia dapat gambar lama ni. Mana maksudnya sekarang kita tengok Baqi' kosong kan. Ini asal rupa dia. Sekarang kita tengoklah rupa macam ni. Ni rupa kita tengok sekarang. Tahun ni kerajaan Saud pertama. First kerajaan Saud. Tu yang dia marah sangat. Dia kata memaksa orang untuk ikut dia punya fahaman. Dia jadi kerajaan Saud ikut fatwa Syekh Islam Muhammad Abdul Wahab, maka robohkan semua. Dia roboh rata tu. Ini bukan ajaran Nabi. Betul tak? Tapi ini yang dibuat oleh masyarakat ketika tu. Nampak ni contoh dia. Saya kata pula kat sini, saya kata kalau orang kita balikkan pada asal, ini bukan ajaran sekian-sekian, tapi bila kerajaan Saud ikut ajaran Muhammad Abdul Wahab, hancurkan kubur-kubur daripada sebarang kubah dan binaan. Yang Nabi kata kan, larang daripada bina di atas kubur. Nabi tak sebut pun tanah tu tanah rasmi kerajaan ke tanah persendirian. Nabi kata larangan bina atas kubur, tak pernah bincang pun tanah siapa. So jangan bina lah. Jadi soalan, saya tadi penyatuan, perpecahan. Penyatuan lah. Tak elok, tak boleh. Orang kita macam-macam lah, sentimental value. Nak tengok ada sekian. Tapi ini ada. Dibuang sebenarnya. Islam tak ada benda ni. Dia semua ni nombor-nombor ni, dia ada tempat-tempat lah. Macam dia katakan Fatimah binti Asad, kemudian Ibrahim, anak-anak Nabi. Nombor 7 tu anak Nabi Ibrahim. Kemudian apa lagi? Halimatus Sa'diyah nombor 8. Osman nombor 10 tadi. Ini gambar ni 1910. Disebut Jannatul Baqi' before demolition. Sebelum dimusnahkan, dia punya bangunan-bangunan ni, nombor 1 kat belakang ni. Ni Fatimah. Belakang ni Fatimah. So jadi faham tak? Jadi ratakan balik pada asal. Tu je cerita dia. Betul kan? Satu lagi dulu, kalau nak mula haji kan, dia ada, diorang panggil peliquin tau. Sekejap. Ni. Dia panggil zaman dulu, dia panggil mahmal. Yang ini dulu, kalau haji nak mula, kena ada buat benda ni dulu. Kena bawa barang benda ni sampai dari Mesir,
barulah, alamak gambar kecil lah. Barulah boleh haji diisytiharkan. Mahmal lah ni gambar-gambar ni. Kain kelambu Kaabah yang baru. Ni zaman mahmal ni, diorang bawa daripada Mesir. Cadangan dia supaya apa tahu, nak tunjukkan bahawa tu, Pak. Tunjukkan bahawa tanpa arahan daripada kerajaan Pasha di Mesir, haji tak boleh start. Selagi benda ni tak sampai ke Mekah, haji tak boleh start. Dia bagi arahan, dia nak tunjukkan dia berkuasa. So jadi start. Lepas tu Mesir start hantar. Lepas tu Syria hantar. Lepas tu Yaman hantar. Semua hantar rombongan masing-masing. Zaman naik je, tapi kelakar. Dia dalam BBC ada satu rencana Islam and Art. Islam and Art. Cari lah. Ada video dia. BBC. Sekarang ni barang ni dekat University of London. Apa narrator tu, perempuan yang cerita tu daripada Museum of London, dia kata semua ni dihentikan when the Wahhabis government came into power. Dihentikanlah. So kita punya penentuan adalah anak bulan, bukan benda ni penentuan haji kita atau umrah kita. Ni penyatuan lah. So kita balik pada asal Islam. Kenapa nak salahkan pula? Bab lain tak menyampah tajuk lain. Tu bincang dengan ustaz lain. Dengan saya bincang bab ni. Betul tak? Saya kata takkan nak kata salah juga. Penyatuan lah. Kalau tak sekarang kita tak boleh solat ni. Yang Hanafi datang Malaysia nak solat, boleh ke? Dia belakang Syafi'i. Kita pergi India, boleh ke belakang Hanafi? Lepas dia bersentuhan lelaki wanita, tak batal. Kita batal. Sebenarnya benda tu khilaf. Macam kita lihat, Omar boleh ada khilaf, dia tak ada masalah. Yang awak ada khilaf macam masalah, kenapa? Omar tak ada pula macam, jadi imam, kau siapa? Apa mazhab kau? Tak ada. Nampak tak? Ini karut. Bila orang jadikan mazhab itu sebagai agama, karut. Kalau dia kata mazhab tadi untuk penjelasan faham, silakanlah. Tapi untuk jadi agama, tak boleh. Tak boleh macam tu. Kalau balik pada asal, kita wajib ikut mazhab, kita wajib ikut dalil. So mazhab yang bagi kita dalil terkuat, itulah dia. Dan bukan pula kita keluar hukum baru. Bila ada orang kata apa? Talfiq mazhab. Talfiq mazhab ni, dia keluar hukum baru. Contoh, Syafi'i, Hanafi kata, boleh nikah, wanita tu nikah diri sendiri. Wanita tu boleh kata, aku nikahkan diri aku sendiri. Okay. Tapi dia tetap ada saksi. Tetap ada saksi. Okay. Maliki pula, saksi tak ada, tak apa. Okay. Talfiq mazhab bila? Bila orang tu ambil satu hukum, tanpa wali, tanpa saksi. So dia buat satu benda hukum baru yang Maliki tak kata, Hanafi pun tak kata. Macam orang talfiq mazhab, masalah apa? Musafir tanpa mahram. Mazhab Syafi'i tak kata mutlak. Tak ada kata, boleh je perempuan musafir tanpa mahram. Tak. Dia kata dengan rombongan wanita dia percayai. Okay. Lepas tu, yang lain kata tak boleh kan. Tapi bila mazhab Syafi'i kata macam tu, rombongan wanita, dan dia sebut juga musafir wajib. Kenapa tinggalkan yang lain, keluar mazhab baru? Tak salah, ikut mazhab Syafi'i boleh je. Imam Syafi'i tak pernah cakap macam tu. Nampak tak? Ini talfiq mazhab. Awak ambil apa bukan dalil, jadi dalil. Kemudian awak ambil kata-kata mazhab tadi, apa awak suka awak ambil, yang lain awak tinggal. Macam bila ada orang kata boleh binkan anak luar nikah dengan bapa yang tidak sah tu, ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tak cakap macam tu. Dia kata kena laksana hudud dulu pada orang tu. Hudud tak laksana. Lepas tu nak bin. Kawan tu kata, kalau dah laksana, boleh bin. Faham? So, bila kita ambil separuh, ambil sini sikit. Macam orang kata Imam Ghazali bolehkan muzik dan sebagainya. Saya kata kawan saya waktu tu kan, saya kata, tiap-tiap hari ke Imam Ghazali kata suruh gendang-gendang? Jumpa je, gendang. Jumpa je, gendang. Macam tu. Dia kata hari keraian,
Hari perkahwinan, dia sebut. Yang ini bagi mutlak, semua boleh. Faham tak? Ini jaga-jaga sikit. Saya tak faham sebenarnya. Geng-geng apa yang kata kau nak ikut mazhab ni kan. Awak jaga sikit. Ni kadang-kadang keluar fatwa-fatwa pelik-pelik ni sebab tu je. So macam ni lah benda ni. Dia hapuskan. Lepas tu saya bimbang takut yang kes ni lah. Kes kunut tu menimbulkan masjid baru. Kenapa nak keluar masjid baru? Tak ada orang tak ikut sunnah. Kita buat masjid sunnah habis. Ulang balik ya. Ahli bid'ah perangai macam tu biarkan. Kita belajar sunnah, faham balik. Lepas tu kisah para sahabat perhatikan. So kita akan dapat lihat sebenarnya betul tak tindakan kita tak pergi jemaah tadi. Salah. Sahabat Nabi tak pernah lari, awak lari kenapa? Macam kalau ikut tak senonoh imam ni kan. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, tapi dia memang guru Quran. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi sebelum dia jadi panglima tentera, dia memang guru Al-Quran. Muallimus Sibyan, dia adalah guru ajar budak-budak Quran. Tapi zaman dia jadi panglima, dia sangat jahat. Semua orang tahu dia jahat. Kejam. Kaabah roboh 1/4. Diserang dengan ketepak. Menjanik. Tapi bila dia jadi imam, Ibnu Umar solat belakang dia. Tak ada Ibnu Umar kata, aku buat jemaah baru. Tak ada. Faham tak? So belajar, kena gerti sikit. Tengok para sahabat. Ustaz, semalam Ustaz ada cerita tentang iktikaf di 3 masjid. Di antara 2 pendapat, yang mana paling rajih? Maksud dia, adakah pendapat? Saya ulang, kan saya sebut semalam. Bila Ibn Mas'ud ditanya oleh Salman, dia kata, asal diorang iktikaf dekat selain 3 masjid? Lepas tu kemudian Ibn Mas'ud jawab apa? Barangkali engkau lupa, diorang ingat. Barangkali mereka betul, engkau salah. Pegang itulah. Ibn Mas'ud pun cakap pada dia baik-baik macam tu. So kita kalau dia kata ada orang nak pegang hadis berkenaan, Salman kata, dan hadis tu dia pun tak ada dalam kitab sitah pun. Tak silap saya dalam Mustadrak. Mustadrak. Ke Sunan Baihaqi. Tapi bukan dalam kitab usul mazhab lah sebenarnya pun. Relax lah. Kalau orang tu nak pegang boleh je. Tapi dalam masa sama kena dengar juga kata-kata Ibn Mas'ud tu. Barangkali engkau lupa, diorang ingat. Barangkali engkau silap, diorang betul. Okay? Baik. Bolehkah roh kita masuk ke dalam jin, kemudian ditahan dalam jin? Tak boleh. Sebab roh anda di bawah kawalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 42, Allah Taala nyatakan, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah lah yang mewafatkan nyawa ketika kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha. Allah Taala juga tahan nyawa yang tak mati ketika tidurnya. Mana Allah yang mewafatkan nyawa. Maksudnya wafat ni roh pisah dengan jasad. Allah wafatkan nyawa ketika kematiannya, dan Allah Taala wafatkan yang tak mati ketika tidur. Allah Taala akan tahan mana yang tentu ke atasnya kematian. Fa yumsiku allati qada 'alal maut wa yursilu ukhra. Allah Taala lepaskan balik yang lain ila ajalim musamma, sampai tempoh tertentu. Basically sebenarnya jin tak boleh kawal roh awak. Dia boleh pergi kat jasad awak, dia buat apa-apa dekat badan awak. Macam katakan yang bila kita tidur, syaitan tak cekik roh kita. Dia buat apa? Dia ikat dekat tengkuk kita 3 ikatan pada jasad kita ni. Dia akan buat, dia tiup, dia bisik dekat jasad. Roh dia tak boleh buat apa. Bukti lain dalam surah Sad ayat 35. Tahu kan? Surah apa? Surah Sabah ayat ke-16. Surah Sabah 14. Ini kisah ketika mana Sulaiman mati. Allah Taala kata falamma qadaina alaihil mauta. Maka bila kami tentukan ke atas dia, itu Sulaiman kematian. Ma dallahum ala mautihi. Tak tunjuk pada mereka, itu jin, kematian Sulaiman, illa dabatul ard ta'kulu min sa'atah. Melainkan anai-anai makan tongkat dia. Mana Sulaiman duduk tegak macam tu, dia orang tak tahu Sulaiman mati. Falamma kharra, bila tumbang saja badan Sulaiman, mati. Sulaiman dah mati lama dah. Jasad dia jatuh. Tabayyanatil jin. Nyatalah kepada jin. Allau kanu ya'lamunal ghaib. Kalau jin tahu benda ghaib,
ma labithu fil azabil muhin. Takkan mereka kekal dalam azab yang menghinakan. Mana Sulaiman dah mati, diorang tak tahu Sulaiman mati. Ketika roh Sulaiman keluar, diorang tak nampak pun. Tu nak kena faham betul. Kalau tidak, weh. Tak sama. Sebab tu ada orang kata dia ghaib. Ya, dia ghaib daripada kita. Bukan maksud dia ghaib secara keseluruhan. Dia ghaib nisbah kepada kita. Takkan malaikat nak pukul dia tak jumpa. Kan? Malaikat jumpalah dia. Dia tak nampak malaikat pula. Sebenarnya juga. Bukan dia nampak semua benda ghaib. Tak. Dia dalam ghaib daripada kita. Tapi tidak bermaksud dia nampak roh kita. Tak. Sebab kisah Sulaiman mati. Dan Nabi nyatakan, bila kematian seorang yang soleh atau seorang yang tak elok. Yang soleh ni bila datang, malaikat cabut nyawa dia. Malaikat rahmat yang datang hadir kematian dia sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Muka berseri seperti matahari. Menantikan roh dia dikeluarkan. Kalau Sulaiman mati, itu Nabi sebut tentang tadi kan. Takkan diorang tak nampak. Sibuk bekerja ni. Takut Sulaiman jekah. Sulaiman mati tak ada pun macam tu. Apa? Betul tak? Tak ada pun. Saya cakap ni pada orang. Ada orang kata, Ustaz, roh kita, dia kata, roh kita ni ghaib. So, bila nak ubat kerohanian kita, kena pakai benda ghaib. Macam kita kata nak angkat batu besar, kena pakai jentolak. Tak boleh pakai benda biasa. Macam juga jin, dia gaib, roh kita gaib. So kita kena pakai dia lah. Saya kata dia tak nampak pun roh Sulaiman keluar. Sulaiman mati, dia tak tahu. Jadi tang mana dia boleh kuasai roh kita. Dan ayat 42 surah Ar-Zumar tadi pun macam tu. Sebut benda sama. Kadang-kadang manusia ni punya takut cerita hantu, tak takut Tuhan. Allah Ta'ala tak takut. Takutlah ini kau gila kau, roh kau ditarik ke telaga Barhud. Akan berada di sana nanti roh kau. Ya ilah kan. Ya Allah Ta'ala bagi ancaman, jangan tak ikut sunnah Nabi, selamba langgar. Tapi yang lain dia takut benda ni, tak takut yang Allah Ta'ala ancam. Salah lah. Ni kesilapan besar sebenarnya. Dalam Al-Quran kan tak ada ajar kita takut syaitan macam tu Takut bisikan syaitan. Takut bisikan. Bak lain gigit tengkuk semua tak ada. Tak diajar macam tu. Kokak tengkuk tak ada. Awak makan awak makan, awak buang, dia makan makanan tu. Dan Nabi kata, tulang yang kita buang, kalau kita bismillah, lepas tu akan tumbuh 3 kali ganda daging. Jin Islam makan situ. Kalau awak tak baca bismillah, jin kafir akan makan. Awak makan, awak buang boleh kutip, tahu tak? Tang mana lebih dari awak pula? Tahu mana? Orang kata, Ustaz cakap besar, nanti kan kena. La ilah. Dah buat kerja dah benda ni, saya tak cerita je. Cerita kat orang mengarut. Tapi balik pada asal tak boleh. Dia tak boleh tahan. Roh kita sama ada dalam jasad kita atau balik pada Allah Ta'ala. 2 tempat je. Ulang balik ayat tadi kan. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan nyawa ketika matinya. Dan dia yang tak mati ketika tidurnya. Asing roh dengan jasad. Tu fayumsikul lati qada alaihil maut. Allah akan tahan mana-mana roh yang nyawa yang ditentukan atasnya kematian. Wa yursilullah akan lepaskan yang lain ila ajalim musamma sampai tentu balik pada Allah. Tak bukan balik pada setan. Tak boleh. Too much. Kan? Ada setan pula tarik roh awak. Dia tak nampak roh Sulaiman. Bekerja tu sampai kan aneh-aneh makan, hancur tongkat tu. Baru orang tahu Sulaiman mati. So tunjukkan orang nampak tak roh? Tak nampak lah. Macam mana boleh nampak roh pula? Kau nampak roh? Mati roh. Kan? Itu orang kena pakai kerja. Sulaiman mati tegak. Dia tumbang ya, baru orang tahu dia mati. Jelas. Okay? Dia pun ada roh juga. Dia tak nampak roh je. Tu masalah dia. Dia pun tak nampak roh dia. Kau tak boleh kejar roh dia kan. Kan ngarut je. Dah apa benda lah.
Ni macam ni apa sihir katak puru ni. Apalah. Kan? Mongok diri patutlah sekali teka-teka tiba makeup artist. Aduh kan. Scan tak habis. Scan. Ini apa sihir katak puru. Tiba-tiba ini lakonan je. Tak malu Teka-teka punya pandai-pandai teka, tiba-tiba tengok tak ada benda pun. Tahulah. Tapi masalah masyarakat kita dah sampai peringkat tak malu. Menipu tak malu. Kan? Bohong tak malu. Itu yang kita hadapi masalah sekarang. Tidak ada rasa malu lagi dalam melakukan yang mungkar. Sebenarnya. Okey, baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang langsung Abu Talha. Dia hilang mana?